Ish, nyamuk ni. Tak habis-habis. Semalam je dah gigit aku 20 kali. Haiya, saya bukan kena gigit nyamuk saja. Semalam saya sakit perut dan muntah-muntah wah. Rasanya kawasan taman ni dah makin kotor lah. Ya, memang kotor. Tengok tu. Kotor, jijik dan meloyakan. Entah DPP akan mengambil tindakan tegas terhadap seorang lelaki yang membuang sampah dari keretanya yang diparkir di tempat. Macam mana nak selesaikan masalah ni? So, jom kita dengar forum daripada grup kami untuk mengatasi masalah ni. Okay, next. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program kali ini, forum program Kilas, iaitu program Kasih Ikhlas. Kilas merupakan nama singkatan bagi program Kasih Ikhlas. So, kami daripada grup 6A ingin membentangkan tentang program kami bagi menyelesaikan tugasan untuk camp kali ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Talib. Okey, Aiman? Okey, saya Muhammad Ahmad Admi bin Muhammad Sabri. Okey, Muhammad Badrin. Saya Muhammad Badrin bin Syamsuhaimi. Okey, Nick Muhammad Faris. Dan saya Nik Muhammad Faris bin Ibrahim. Okey, dan seterusnya Arif Nan. Okey, saya Muhammad Arif Nan bin Okey, okey Aiman, saya ingin mengajukan satu persoalan kepada anda merupakan tentang program ini. Bolehkah anda cerita serba sedikit tentang latar belakang program ini? Okey Syafiq, sudah tentunya saya dapat menerangkan sebuah sedikit mengenai latar belakang program ini. Okey, Kasih Ikhlas atau akronimnya Kilas merupakan suatu program inovasi sosial yang diilhamkan oleh kumpulan kami iaitu Buncit Empire. Program ini untuk memastikan kawasan kejiranan dan rukun tetangga sentiasa dalam keadaan kondusif dan bersih. Program Kasih Ikhlas ini mempunyai 5 objektif utama. Yang pertama, membantu meringankan beban membersihkan kawasan rukun tetangga. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang mementingkan kebersihan. Yang ketiga, menerapkan aspek kesihatan diri dan komuniti. Yang keempat, memupuk sikap tidak ambil mudah akan sesuatu perkara. Dan yang terakhir, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama masyarakat. Okey, saya faham tentang perkara yang telah anda nyatakan. Dengan kata lain, program ini memberikan kesan dan impak yang agak positif untuk kita semua. So, bagaimanakah program ini dapat tercetus? Apakah pernyataan masalah program Kasih Ikhlas ini? Saya ingin bertanyakan kepada Nik Muhammad Faris. Boleh ceritakan sedikit? Terima kasih. Untuk pernyataan masalah, kita dapat 2 penyata, iaitu yang pertama, kawasan kejiranan yang kurang kondusif dan bersih. Masalah longgokan sampah yang berlaku di kawasan perumahan merupakan masalah berkaitan dengan alam sekitar. Dan yang kedua ialah masyarakat mengabaikan pemeriksaan kesihatan kendiri. Kerumitan kesihatan masyarakat dan pelbagai masalah ini dapat menyukarkan penyelidik untuk menilai dan mengenal pasti jalan keluarnya, iaitu penyelidikan partisipatif berasaskan komuniti adalah alternatif yang menggabungkan penyertaan pertanyaan dan tindakan masyarakat. So itulah penyata masalahnya. Okey, agak jelas pernyataan masalah yang telah dikemukakan. Bagi saya pernyataan masalah ini membolehkan program ini dapat dijalankan. Seterusnya, saya ingin ajukan persoalan ini kepada Muhammad Badrin. Apakah input-input yang akan diadakan di dalam program ini? Boleh anda nyatakan serba sedikit? Okey, terima kasih saudara Syafiq. Okey, bagi input pertama,
Ianya adalah mengadakan mesyuarat AJK berkaitan. Tujuannya adalah untuk membincangkan program yang akan dijalankan. Untuk yang kedua pula, mengumpul barang keperluan program. Barang keperluannya adalah seperti cangkul, penyodok, penyakar dan lain-lain bagi memudahkan urusan melancarkan program ini. Untuk yang ketiga pula, menyediakan makanan dan minuman sebagai tenaga kepada semua individu yang terlibat dalam program ini. Okey, selesai dengan input anda. Kalau ada input, bolehkah anda nyatakan sekali outputnya, Muhammad Badri? Okay. Bagi outputnya pula, kita memilih AJK yang terlibat dengan program yang terdiri daripada semua penduduk kejiranan. Kita memilih setiap AJK bagi setiap perkara untuk membantu mengagihkan tugasan kepada penduduk. AJK juga berperanan penting untuk menarik minat para golongan muda supaya menyertai program ini. Seterusnya, bergerak dari rumah ke rumah untuk mengambil barang keperluan. Dalam hal ini, AJK Peralatan memainkan peranan yang paling penting untuk mengumpul semua barang supaya program berjalan dengan lancar. Bagi memasak makanan dan minuman untuk para peserta, AJK Makanan akan melakukan hal ini untuk memberikan tenaga kepada mereka setelah penat melakukan aktiviti ini. Bagi AJK aktiviti pula, mereka akan melakukan tinjauan di kawasan kejiranan sekitar supaya tidak ada satu pun rumah yang tidak terlibat di dalam program ini. Okey, itu saja untuk output. Okey, untuk output dah selesai. Okey, saya faham. So, program ini akan berjalan, kemungkinan akan berjalan dalam masa 1 hari lah. Dengan kata lain, dia akan melibatkan seluruh masyarakat di kejiranan tersebut. Seluruh Ya, okey. Jikalau ada sesuatu yang dalam satu program, sesuatu program itu akan menghasilkan import kepada kita. So, saya ingin saudara Arif Afnat untuk menjawab apakah hasil ataupun outcome jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang bagi program ini. So, silakan. Okay, terima kasih. So, di sini saya akan terangkan sedikit sebanyak hasil daripada program kilas ini. Hasil daripada program kilas ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, jangka pendek, jangka sederhana, 3, jangka panjang. Di jangka pendek, setelah berjalannya program kilas ini, kawasan persekitaran akan lebih bersih dan selamat. Yang kedua, penduduk lebih terdedah dengan aktiviti kemasyarakatan dan menjaga kesihatan. Okay, yang kedua, dan memupuk semangat kerjasama kalangan kejiranan. Penduduk akan lebih mengenal satu sama lain. Mengikuti populasi ini. Kesihatan penduduk akan lebih terjamin. Okey, yang terakhir, jangka masa panjang. Generasi akan datang lebih mementingkan kebersihan dan kesihatan serta mengamalkan amalan bantu-membantu. Kerana dengan beliau yang menyertai program jangka masa panjang ini akan lebih mudah tercapai. Masyarakat luar akan menghormati serta mementingkan kebersihan dan kerjasama yang ditunjuk. Okey, selesai. Okey, dalam program ini, apakah andaian sama ada untuk program ini berjalan? Apakah antara andaian yang anda dapat? Tu boleh saudara Muhammad Nik Faris nyatakan sedikit? Bagi andaian, terdapat sokongan yang baik dari pihak kewangan
universiti, pusat terdapat. Okey, next. Adakah anda berada di talian? Okey, faktor luaran, faktor luaran ni? Saya rasa saudara Nick ada masalah. Okey, Saya akan- saudara Badrin boleh teruskan? Okey. Faktor luaran? Okey, bagi faktor luaran, kita mendapat kesukaran memperoleh dana serta kesukaran untuk bergerak di masa Perintah Kawalan Pergerakan. Dana yang dimasukkan adalah seperti makanan untuk para peserta, dana peralatan untuk membeli barang, serta bagi kesukaran bergerak di masa Perintah Kawalan Pergerakan ialah kita perlu menjaga jarak sosial seperti yang telah ditetapkan oleh MKN. So menjadi sedikit sukar pada kita. Okey, seterusnya kita ada sesi refleksi iaitu kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan. Bolehkah saudara Aiman untuk menerangkan serba sedikit? Okey, terima kasih Syafiq. Pertama, kekuatan program ini secara judulnya pelibatan pihak luar amat membantu untuk menjayakan aktiviti ini. Mereka menyalurkan pelbagai semangat sama ada dari segi tenaga atau maupun kewangan. Okey, untuk kelemahan, cuma sedikit saja kelemahan yang dapat kena pasti oleh kami iaitu pelibatan daripada golongan bapa amat kurang, tetapi daripada golongan ibu cukup baik. Okey, untuk penambahbaikan, kami akan mengenal pasti masalah yang dihadapi ini supaya pada masa depan perancangan ini akan lebih lancar dan lebih efisien. Okey Syafiq. Okey, penutup kata akhir sekali daripada saya, jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasan ni? Okey. Okay, mula-mula kita buang sampah. Lepas tu, duduk weh. Duduk.